Dalam hadis yang lain yang hampir sama maknanya disebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-10, malam yang ke-10 Ramadan, dan saya semalam di Masjid Bayan Baru, Masjid Bayan Baru, dan saya sangat mencadangkan kepada semua jemaah, kalau kita adalah orang yang buat 8 rakaat tidak ada masalah. Tapi dalam sebulan ni cuba cari sekali kita dapat buat 20 rakaat. Rasai betapa jiwa kita mengikat kita sehingga nak tambah 2 rakaat terlalu berat. Wallahi berat. Wallahi demi Allah, sangat berat. Bila kita datang ke masjid dengan satu niat 8 rakaat, kita takkan boleh tambah 9 ke 10. Percayalah. Sehingga percayalah, kalau turun Syekh Abdul Rahman Sudais sekalipun, setengah daripada masjid akan balik juga selepas 8, kerana dia dah setting dalam minda dia 8. Benda yang kita set, dia takkan berubah. Saya teringat satu kajian kedoktoran, kajian betul. Ada 10 orang pesakit, 5 orang diberi ubat yang menyebabkan dia lebih sakit. Bukan ubat, tapi ubat tu melemahkan dia. 5 orang diberikan ubat, disebutkan ini ubat, diberi ubat, ubat yang menguatkan dia insya-Allah. Jadi ada 10 pesakit, mereka dalam keadaan lemah, 5 diberi ubat yang mana ubat itu untuk menurunkan lagi kualiti kesihatannya, dan 5 diberikan ubat untuk menaikkan lagi kualiti kesihatannya. Mereka makan dengan minda masing-masing. 5 orang yang diberikan ubat itu untuk turunkan kesihatan dia, tapi minda dia kata ubat ni memang doktor bagi untuk bagi sihat. Dia sihat. Padahal ubat tu untuk turunkan lagi kualiti kesihatan dia. 5 orang yang lain pula yang tak percaya, doktor bagi ubat sihat, tapi dia tak jadi ni. Akhirnya merosak kesihatan dia. Minda kita sangat kuat mempengaruhi kita. Subhanallah. Jadi saya sangat mencadangkan, tak payah berhari-hari, tak payah. Cuba dulu, yang biasa buat 8, sekali cukup. Sekali cuba bangkit rakaat ke-9. Ya Allah, dia rasa macam subhanallah, bukan senang. Rasai semalam susah payah ayah kita yang umur 70-an, ibu kita yang lepas tu duk tunggu nak tadarus pula, yang 70-an duk tunggu nak tadarus ni. Rasai kesusahan itu, baru kita faham betapa Allah telah mengurniakan mereka nikmat kemanisan ibadah. Kalau tanpanya tak mungkin kita akan kuat, tak mungkin iman. Baik, sedikit saya nak sentuh. Saya pun nak balik awal, walaupun tak ada bola malam ni. InsyaAllah tak mau lama lah. Habis sukatan Syekh Faizul bagi. Nabi SAW menerima ke pensyariatan tarawih pada tahun kedua Hijriyah. Ini disebut dalam Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib, sebuah kitab fiqh mazhab Al-Syafi'i oleh Imam Al-Bujairimi. Tahun kedua Hijriyah, malam ke-21, Nabi SAW menerima pensyariatan salat sunat tarawih. Tapi mula-mula tarawih dibuat adalah pada malam 23 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Malam 23 Nabi ke masjid seperti biasa solat Isyak, dan rumah Nabi sangat dekat dengan masjid, dan Nabi SAW semayang dan sahabat-sahabat pun ikut semayang. Malam ke-23 jumlahnya tidak begitu ramai, tapi mula diadakan tarawih berjemaah untuk kali pertama.
Kemudiannya malam ke-24 tak ada. Malam ke-25 Nabi datang dan lagi sekali tarawih ditunaikan secara berjemaah. Kali ini sahabat lebih ramai yang menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ke-26 tidak ada. Malam yang ketiganya adalah malam 27 Ramadan. 23, 25, 27 Ramadan. Sahabat sangat ramai. Sangat ramai. Sebab zaman itu mereka masing-masing berebut. Bila ada satu amalan yang dibuat, apatah lagi Rasulullah ada bersama, mereka cukup peka untuk mencari kelebihan-kelebihan ini. Malam 27 ramai. Sembahyanglah mereka pada malam itu. Maka malam yang ke-29 Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang. Mereka tunggu dan kali itu sangat ramai. Macam kita lah, alhamdulillah ramai. Malam pertama parking untuk imam pun tak ada. Tapi lah ni dia suruh sikit lah. Tak apalah bagi saya, yang penting jemaah hadir. Pasal kita diuji dengan Covid lama. Dia saya rasa 2022 ni pun ramai ni pun di masjid-masjid lain pun kita nampak sangat baik dah lah. Sangat baik, subhanallah. Pasal nak dapatkan momentum untuk tahun-tahun yang seterusnya. Malam 29 Nabi tak hadir. Maka bila ditanya Rasulullah sesudah itu kenapa baginda tidak hadir, dijawab, khasyitu an tufrada alaikum, aku takut nanti tarawih difardukan kepada kamu. Tarawih sebenarnya rehat, tarwihah, rehat. Tarawih banyak rehat. Kerana generasi awal menunaikan tarawih 4 rakaat berhenti rehat. Saya baru ni rasa rehat yang sebenar, tarawih yang sebenar. Saya pergi jadi imam di Masjid Permatang Pasiak, Bandar Baru. Permatang Pasiak, Bandar Baru. Malam tu saya makan sate. Sate ni dia pantang sikit begitu imam. Lepas tarawih tak apa. Ada sate tak ada? Tak apa. Tak ada boleh buat ya. Kalau ada saya boleh lambat ya. Saya baru ni makan sate. Jadi sebelum jadi imam tak boleh sate, bahaya. Saya malam tu dah buka puasa lambat sikit sampai rumah. Sate duduk dalam kereta, makan sate. Rakaat ke-14, 15 dia mulalah. Dia mula memusing. Sekejap saya kata, sekejap tang ni aku balun, payah pula. Jadi saya pun habis rakaat ke-16 sambil bila tu fadlam min Allah wa ni'mah, saya pun habaq batuk imam. Saya pergi tandas lah. Masuk pergi tandas. Masuk pergi tandas apa semua 5 minit dan lebih kurang. Bila masuk dalam masjid, ternyata suasana dah jadi lain. Semua orang rehat, semua orang semangat balik. Tadi 16 rakaat duk balun kira nak habis, pum. Jadi bila tiba-tiba berhenti, berhenti 5 ke 10 minit. Maka bila saya masuk balik, saya sendiri sebagai imam pun rasa, oh inilah rupanya kekuatan bila kita berhenti sat. Kita rehat sat. Masing-masing buat. Kalau kita tazkirah, ini dia bukan rehat, dia macam dia tak betul-betul rehat lah. Kita berhenti sat. Hang tengok muka aku, tengok sat. Dia rehat betul-betul. Maka bila rehat betul-betul itu, insya-Allah dapat stamina balik. Dan jemaah terus segak balik. Rakaat ke-17, 18 dan terus berlangsung dengan ceria. Cuma kita mungkin hari ni tak dan lah kalau kita buat lagu tu. Masa sangat-sangat penting pada zaman ini, sangat-sangat penting. Semua orang ada tugasan lain. Ini pun masing-masing duk plan nak balik nak buat apa dah. Semua ada plan. Baik, jadi kita nak buat macam tu susah. Tapi itulah yang sebenarnya makna tarawih. Kerana generasi awal 4 rakaat berhenti sat. 4 rakaat berhenti sat. Jadi itulah sebahagiannya. Dan tak ada apa lagu insya-Allah. Cumanya tuan-tuan, yang terakhirnya cubalah untuk menambah bacaan Al-Quran masing-masing setakat yang mampu, kerana hari semakin bergerak pantas. Hari semakin bergerak pantas dan saya pun rasa macam
tak ada nak ligan dah, tak ada nak ligan. Subhanallah, kalau kita tak ada pegang Quran, dia akan meninggalkan kita. Saya tahun ni 38 umur saya. Ada mereka kata umur macam 58 umur teruk kan. Kita dah rasa sudut hafazan pun kita dah merosot. Ni kismis setiap malam. Kismis setiap malam. Bukan senang dia. Sudut kita sebagai seorang hafiz, kita dah sedap. Bila dah umur lain ni, dia dah mula merosot. Tak macam dulu dah. Saya hampir setiap malam ada sangkut. Kalau tak sangkut pun tertukar. Jemaah tak perasan, tapi saya tertukar. Saya kata dulu tak berlaku, tapi bila main usia ni, dia dah lain. Dia dah lain tuan. Maka kalau orang yang hafal Quran pun dia dah lain, maka dia kena kuatkan lagi. Dia tak boleh kata aku semakin lupa. Dah, dia kena pulun balik, cari balik Quran. Maka orang lain pun yang tak hafal Quran, kenalah kembali balik pada Quran. Memanglah tersangkut-sangkut sikit, tak apa, biasa, tinggal. Jadi patah balik, gunakan ruang ini untuk dapat momentum dan kekalkan momentum tu lepas puasa ni, lepas raya, kita kuat balik untuk dekat dengan Quran, insya-Allah. Jadi guna bulan Ramadan ni, tak payah khatam pun tak apa kalau tak larat. Penting cari momentum. Bulan ni keluar daripada bulan ni, mula masuk Syawal pula, Zulkaidah, kita duk mula boleh dah bawa Quran sikit-sikit, tak tinggal macam dulu dah. Semuka ke sehari. Yang tu yang penting. Bukan hanya nak pada bulan ni pulun habis 30 zu, lepas tu tersadai tahun depan pula. Yang tu yang kita nak, insya-Allah. Jadi saya minta maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.